Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azmi Syakir Bias Mawar dengan nombor matrik C20A1546, ketua untuk kumpulan 4. Saya Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, nombor matrik C20A113. Saya Amir Amsyar bin Muhammad Ghazali, nombor matrik C20A0929. Nama saya Nur Hidayatuddin binti Muhammad Nazri, nombor matrik C20A1568. Nama saya adalah Siti Hasizana Syafa binti Caini. Nombor matrik saya C20A1600. Nama saya Nurul Yusuf binti Muhammad dan nombor matrik C20A1523. Saya Nurul Fahana Ain binti Jafar, C20A1348. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Farah Ain binti Yaakob, C20A1465. Okey, saya akan mulakan dengan pengenalan. Bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua di Malaysia dan juga bahasa pengantara antarabangsa. Pengguna bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara antarabangsa menjadikan penguasaannya begitu penting. Sistem pendidikan di Malaysia juga tidak terlepas pandang mengenai kepentingan bahasa Inggeris apabila menjadikan bahasa Inggeris sebagai subjek wajib di peringkat sekolah rendah dan di sekolah menengah. Saya akan bertangkan tentang punca-punca masalah yang telah kumpulan kami kaji. Antara punca-puncanya adalah pelajar tidak berminat dengan subjek bahasa Inggeris. Hal ini kerana pelajar telah menganggap bahawa subjek bahasa Inggeris ini tidak penting. Akibatnya mereka tiada keinginan untuk belajar bersungguh-sungguh. Mereka belajar bahasa Inggeris ini kerana terpaksa dan mereka tidak mempunyai minat langsung untuk belajar tentangnya, apatah lagi untuk menguasainya. Selain itu, pelajar tidak ada kamus dan tidak mahu membuka kamus jika ingin mencari sesuatu perkataan. Hal ini kerana ada sesetengah pelajar yang langsung tidak mempunyai kamus dan mereka hanya meminjam dari kawan-kawan yang baik hati jika mereka memerlukannya. Akhir sekali, dipengaruhi oleh persekitaran. Hal ini kerana rata-rata pelajar dilahirkan berbangsa Melayu dan berbahasa Melayu, berkulit sawo matang dan bukanlah lahir dari orang yang berbangsa Inggeris dan berbahasa Inggeris. Disebabkan hal ini, pelajar perlulah belajar bahasa Inggeris dari sekolah rendah lagi agar mereka tidak menjadi seperti kakak di bawah tempurung di mana mereka tidak tahu berbahasa Inggeris apabila ditanya. Langkah penyesalan yang boleh dicadangkan bagi masalah yang dah dikaji. Yang pertama ialah memperbanyakkan membaca. Bagi meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris adalah dengan memperbanyakkan bacaan literatur dalam bahasa Inggeris, seperti pelajar boleh membaca bahan daripada media massa, majalah dan surat khabar. Seterusnya adalah memupuk dengan mencuba belajar bahasa Inggeris secara seluruh dan menghiburkan. Ia menggunakan ayat-ayat yang mudah untuk berkomunikasi atau menulis cerita pendek. Seterusnya adalah persekitaran yang baik. Mencipta persekitaran yang baik adalah perkara utama yang harus diperbaiki untuk meningkatkan pembelajaran. Penggunaan bahasa Inggeris adalah sebagai alat komunikasi sebagai sesi terhad yang sisi pembentangan yang kecil dan secara kuliah. Seterusnya adalah pembelajaran kreatif dan interaktif. Memilih aktiviti interaktif yang boleh menyebabkan yang boleh belajar mengaplikasi pengetahuan yang baru dan teknik dan strategi untuk belajar supaya seronok dan selesa. Seterusnya adalah mewujudkan kumpulan kecil yang berminat untuk memperbaiki penguasaan bahasa Inggeris. Mereka kemudian merancang aktiviti, contohnya adakah pertandingan menulis karangan pendek, menterjemah bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris, menulis cerita berdasarkan gambar dan aktiviti sesuai. Terima kasih. Seterusnya, antara sumber-sumber yang boleh digunakan untuk mendapat ilmu bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan ialah kamus, media sosial dan majalah. Yang pertama adalah kamus. Kamus merupakan bahan ilmiah yang banyak digunakan oleh pelajar dalam sesi pembelajaran mereka. Sebagai contoh, kamus boleh dibaca oleh pelajar supaya mereka dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang penggunaan bahasa Inggeris. Seterusnya adalah media sosial. Pelajar dapat mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih mudah dengan menggunakan platform seperti media sosial.
Sebagai contoh, pelajar boleh memantapkan lagi kemahiran berbahasa Inggeris mereka dengan membaca artikel bahasa Inggeris di dalam internet dan mendengar muzik di YouTube. Yang terakhir adalah majalah. Pada masa kini, kebanyakan majalah yang diminati oleh pelajar terdiri daripada bahasa Inggeris. Sebagai contoh, majalah yang digemari oleh para pelajar ialah Oh My English. Dengan cara ini, pelajar lebih berminat untuk membaca kandungan yang ada di dalam majalah tersebut supaya dapat memantapkan lagi penggunaan bahasa Inggeris mereka. Membentangkan mengenai penilaian kebolehpercayaan sumber-sumber penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar semasa proses pembelajaran. Baiklah, saya ada 4 poin, iaitu melalui media sosial, melalui kamus Dewan Bahasa dan juga melalui majalah ilmiah serta melalui motivasi. Baiklah, untuk yang pertama, penerapan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dapat dipercayai apabila menggunakan laman sosial sebagai tempat perantaraan dalam mempelajari bahasa Inggeris seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Melalui perkongsian daripada rakan-rakan laman sosial dalam penggunaan bahasa Inggeris, mereka menggunakan bahasa ini sebagai cara. Baiklah, yang kedua, melalui kamus Dewan Bahasa. Penerapan bahasa Inggeris melalui penggunaan kamus Dewan Bahasa dalam mencari makna dan erti agar dapat difahami dan dapat diterjemahkan, iaitu pencarian perkataan yang tidak difahami dapat dikesan dengan menggunakan kamus sebagai punca pencarian maksud. Pelajar dapat menggunakan kamus Dewan Bahasa bagi mencari maksud-maksud tertentu yang tidak diketahui oleh pelajar. Seterusnya, melalui majalah ilmiah. Penerapan bahasa Inggeris dalam proses pembelajaran pelajar dapat ditingkatkan melalui majalah ilmiah seperti bahan-bahan yang terdapat dalam majalah ilmiah dapat digunakan sebagai sumber yang boleh dipercayai dan digunakan. Dan yang terakhir sekali, melalui motivasi. Penggunaan bahasa Inggeris juga dapat dipercayai melalui slot motivasi yang diberikan kepada pelajar mengenai penggunaan bahasa Inggeris, seperti pakar motivasi dapat motivasikan pelajar mengenai penggunaan bahasa Inggeris. Hari ini saya akan membentangkan kaedah perolehan ilmu yang digunakan. Pertama, kaedah didaktif. Kaedah didaktif itu ditakdirkan sebagai satu pendekatan mengajar yang bermula dari suatu rumus, prinsip, hukum atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh yang khusus. Ianya juga boleh digunakan bagi mendapatkan kesimpulan daripada sesuatu rumus. Kedua, kaedah induktif. Kaedah induktif pula adalah melibatkan aktiviti mengumpul dan menafsirkan maklumat-maklumat kemudian dibuat sebagai satu kesimpulan. Contohnya, seorang guru akan memulakan pengajarannya dengan memberikan beberapa contoh khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. Di dalam situasi pelajaran yang menggunakan pendekatan induktif, guru boleh mengemukakan contoh yang khusus dan disusuli dengan soal jawab untuk membimbing pelajar memerhati, mengaji, mengenal pasti prinsip atau fakta penting dalam menerapkan bahasa Inggeris dalam proses pembelajaran. Apakah justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan? Rasional utama kajian ini dijalankan kerana mata pelajaran bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran yang paling penting pada masa sekarang. Bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa dan merupakan media perantara hubungan antara dua negara. Pendekatan menguasai bahasa Inggeris perlulah bermula dari alam persekolahan lagi dan terus dikembangkan sehingga tamatnya belajar. Pembelajaran di universiti lebih menekankan penggunaan bahasa Inggeris di dalam sesi kuliah. Penguasaan pelajaran menggunakan bahasa Inggeris amatlah digalakkan kerana ianya merupakan satu kelebihan bagi memilih atau memohon pekerjaan kelak. Pengambilan pekerjaan pada masa sekarang lebih menekankan pekerja yang boleh menguasai pelbagai bahasa selaras dengan keperluan sosial. Kaedah empirikal panca indera. Penguasaan bahasa seseorang pelajar bergantung kepada aspek mendengar, membaca, menulis dan bertutur. Jika kita mendengar sahaja, kita akan lupa dengan cepat berbanding kita mencatat sambil mendengar. Disokong oleh Abdullah Hassan dan Ainun Muhammad 2002 bahawa kemahiran mendengar memerlukan seseorang pelajar itu fokus dan memberikan tumpuan terhadap sesuatu yang diajar.
Sumber rasional penerapan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar semasa proses pembelajaran mengkaji tahap kemahiran membaca, bertutur, mendengar dan menulis dalam bahasa Inggeris, mengenal pasti persepsi pelajar terhadap kepentingan penguasaan bahasa Inggeris sebagai persediaan untuk kerjaya, mengumpulkan data tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar, mengenal pasti masalah mereka dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan merancang strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Akal didaktif. Semua pelajar mampu menguasai bahasa Inggeris. Dengan menguasai bahasa Inggeris menjadikan pemikiran pelajar lebih luas. Semua pelajar mampu berdaya saing pada era globalisasi ini. Untuk kesimpulan, bahasa Inggeris ialah bahasa dunia yang paling banyak digunakan di internet. Mengikut kajian, hampir semua buku diterjemahkan dalam versi bahasa Inggeris. Hal ini memudahkan kita untuk mendapatkan maklumat dan informasi dunia jika kita mengetahui bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris amat penting kerana ianya bahasa internasional. Kita harus mempersiapkan diri kita dalam menghadapi era globalisasi. Kebanyakan syarikat-syarikat telah merekrut karyawan mereka dengan menguji tahap kemampuan dalam bahasa Inggeris. Selain itu, dunia ekonomi dan perdagangan sekarang lebih menekankan pengguna bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaran dalam urusan perdagangan. Interaksi dengan dalam kalangan pelabur dari seluruh dunia menggunakan bahasa Inggeris. Seterusnya, penggunaan bahasa Inggeris memberi kita ruang untuk meninggikan martabat bangsa. Hal ini kerana apabila kita petah dalam bahasa Inggeris, kita akan lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Seiring dengan arus pemodenan antarabangsa, bahasa Inggeris telah diterima sebagai bahasa perantaran seantero dunia. Akhirnya, pihak-pihak yang berkepentingan perlulah memain peranan masing-masing bagi menerapkan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dalam proses pembelajaran agar bahasa Inggeris dapat dikuasai dengan sempurna oleh pelajar.